ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an rabbih tabaraka wa ta'ala, huqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya wa huqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya wa huqqat mahabbati 'alal mutazawirina fiyya wa huqqat mahabbati 'alal mutabadhilina fiyya wa hum 'ala manabir min nuri yaghbituhumun nabiyyuna was-siddiquna bimakanihim atau kama qala. Hadis sahih rawahu Ibnu Hibban. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seorang sahabat Nabi nama dia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Nabi kata, yaqulu ar-rabbih, aku ambil kata-kata ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini nak abang-abang tuan-tuan, nak cerita tentang hadis qudsi. Yang mana hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan makna dia kepada Nabi, dan lafaz itu adalah lafaz yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, Tuhan kata, huqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya. Tuhan kata, sudah menjadi hak aku untuk aku bagi cinta aku kepada orang-orang yang sering berkasih-kasihan kerana aku. Kita sayang kawan kita pasal apa? Sayang isteri kita pasal apa? Sayang anak-anak kita pasal apa? Tune sikit bagi sayang itu kerana Allah. Kita suka orang kampung kita ni pasal apa? Bila mereka sakit, kita nanti akan pergi ziarah. Bila mereka berasa susah, kita juga akan rasa susah. Pasal apa? Pasal ada belas kasih kat mereka. Pasal apa belas kasih tu mai? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam itulah hubungan kita dengan orang-orang yang kita belas, yang kita kasih, yang kita sayang, maka kita akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nanti akan cinta kepada kita. Sebab apa? Sebab kita cinta kepada saudara kita kerana dia, yakni kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya. Tuhan kata, cinta aku ni kepada orang yang sering nasihat, menasihati di antara satu sama lain. Tentu ingat mudah kan nak nasihat orang. Nasihat ni maksud apa? Nak tegur orang. Orang buat salah, kita nak tegur tuan-tuan sekalian, makan hati kawan tu. Nak pi kat dia tu, nak kena cari masa yang sesuai. Nak pi dekat dia, nak kena cari angin dia tu, bagus tak bagus. Tempat nak nasihat tu pun kena tengok. Kalau takat jumpa di rumah dia, kita pun pi tangan kosong lagu tu nak bagi nasihat, takut dia baling tongkoi kayu kat kita ya. Tang mana nak jumpa? Mau tak mau jumpa Syahrul Hamid, kepala batas.
bagi makan, bagi kenyang apa semua. Oh, kita abang ni ada hajat sikit ni. Pasal apa? Dah aku nak tegur hang sikit. Dia kata cantik. Tegur ya. Siapa nak bayar? Dia kata aku bayar. Dia dengar Dan nak nasihat orang bukan mudah. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita nasihat dia, bukan pasal kita. Bukan nasihat ni makna dia, kita tegur tu bukan kita tunggu salah orang. Duk tunggu salah orang, duk perhati salah orang, duk tengok tang mana hang ada salah, nanti aku akan balun. Bila orang kata pasal apa, hang kata kat dia, aku nasihat dia pasal dia salah. Tu salah. Tuan-tuan sekalian, jangan tunggu macam tu. Kalau tunggu macam tu, maknanya kita yang ada masalah tu. Kita duk tegur orang dalam keadaan ada, orang kata apa, kebencian dalam diri kita, ataupun kita nak menjatuhkan dia. Agama tak mau macam tu. Agama nak nasihat. Dan kita habaq kat dia, apa aku nasihat hang ni bukan pasal apa, pasal aku sayang kat hang. Hang orang kampung aku, hang kena adik beradik dengan aku, walaupun bau-bau bacang sekalipun aku sayang kat hang. Dia kata, aku tak mau nak tanggung benda ni. Aku tak tahan nak tanggung, duk simpan orang duk kata macam-macam dekat hang di atas kesalahan yang hang buat. Hari ni aku nak tegur hang. Tuan-tuan, orang tak marah kalau kita cakap elok-elok. Yang orang marah ni apa? Kalau kita duk ampun, kata orang Penang. Kalau kita duk balun, walaupun dia salah, tapi bila kita balun, dia rasa salah ni, dia rasa betul. Yang tu kita takut. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman lagi, وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِيهَا. Allah Ta'ala akan bagi kasih sayang dia. Tuhan cinta, Tuhan kasih kepada orang yang selalu ziarah antara satu sama lain. Berkawan akrab, berkawan baik, tuan-tuan. Bukan ada talian adik-beradik pun, tapi nampak macam adik-beradik. Dengan jiran tetangga, nak pergi kenuri di Sungai Petani, kita tanya jiran, hang dapat tak kenuri sekian-sekian? Dia kata dapat, kita pergi sekali. Sampai orang Sungai Petani pun kata, hampa ni macam adik-beradik sungguhlah. Oh, dia kata adik-beradik daripada kecil kami berkawan. Sampailah ke besar, lepas tu beli rumah, buat rumah ni kiri kanan, kami duk jadi jiran. Anak dia tu anak aku tu anak dia. Oh tuan-tuan, macam tu. Dengar kata ada sakit, pergi ziarah. Kalau tak ada apa-apa pun sagi buat. Bihun, tonggek ke apa ke waktu petang, telefon jiran. Hang turun mai makan. Dia turun seorang-seorang lah, mana mereka panggil mai. Dia jadi riuh, tuan-tuan sekalian. Bukan ada apa pun, dia syok macam tu. Orang yang macam ni, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi kasih sayang dia kepada mereka yang macam ni. Tentu faham tak kasih sayang ni? Tuan-tuan, bila sayang ni, ya Allah, macam kita sayang dekat anak kita. Bila sayang dekat anak kita, apa saja yang dia mau kita bagi. Dia baru duduk terlintas, dia kata, teringin anak motor, dia kata, wai suku, kita bagi ke dia. Dia baru minta teringin anak motor, wai suku sudah bagi. Dia kata nak kereta, pergi cari BMW ke apakah, bagi kat dia. Oh tuan-tuan, sayang punya pasal ni. Dia kata, ayah ni saya dah rasa tak apa nak syok lah, duduk seorang-seorang, pergi cari bini, bagi kat dia. Dia tak mau, ayah ambil bini tu. Contoh tuan sekalian. Pasal tuan-tuan serius sangat dengan hadis Nabi ni. Baik. Jadi kata Nabi SAW lagi, Nabi kata wa huqqat mahabbati 'alal mutabadzilina fiyya. Allah Ta'ala cukup suka kepada orang yang tak mengkira dalam berbelanja. Masuk belanja ni macam mana tuan-tuan? Haji Bang Nuri, tak ada apa pun. Duk tengok duit ni, duk hitung-hitung sebulan dengan duk bayang ni apa semua ni, dia tengok-tengok ada lebih dalam 200 ni. Kan? Dah duit dah masuk dalam bank, simpan apa sikit ni untuk bulan depan, ada sikit 200. 200 ni kalau pergi berjalan pun cantik, tapi duk fikir-fikir, tak payah, 200 ni aku bagi kat surau buat kenuri. Dan sekalian, nampak dia macam tu. Dah pun saja telefon kawan, hampa mai dah rumah aku. Pasal apa? Dia kata hari tu buat korban, hari tu ni 3 ekor lembu, daging apa semua tu depa pakai ambil pergi habis, kepala tinggal. Dia kata malam ni hampa mai kita pakai kikir kepala. Dia kata begitu. Hak kawan 40 penyamun dia pun turun pergi lah kan, nak pasal nak makan kepala lembu punya pasal, tuan sekalian. Bukan ada apa pun, saja syok. Dan benar ni tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat, dia kontraktor.
sahabat ni. Lepas daripada PKP, waktu PKP tu habis, job apa semua ni terhenti. Sampailah orang pakai duk cerita. Dia ni di antara sukarelawan Masjid Abdullah Fahim. Orang pakai duk cerita tentang dia. Kata kesian dekat dia, dia ni sampai tak ada apa. Rumah, komitmen rumah pun bayang tak habis lagi. Kereta dia pakai pun kereta sampai 3-4 biji nak kena bagi tiap-tiap bulan. Dengan anak pun pakai duk besar, dah masuk universiti apa semua ni. Bini dia kerja, tapi bini dia nak tampung seorang-seorang tak lepas. Dia tak. Jadi dia buat kerja apa? Dia duk tolong tu lah, duk buat kerja kampung lagu tu, orang panggil sekali pergi tolong dia ada kelebihan tolong masak, orang panggil masak dia pergi masak lagu tu lah. Tuan. Saya dengan dia pun very close juga, memang betul rapat dengan dia. Bila kita buat bantuan kemanusiaan ke apa semua, dia pergi. Tuan sekalian, dia pergi. Dan kita tengok dia tu, bila orang cerita kata dia ni memang tak ada job. Dia pun pernah lah bawa keluar. Tapi dia bawa keluar pun dia tengok-tengok orang. Yang dia berasa dia nak cerita, dia cerita. Bukan cerita semua. Hak mana rapat dengan dia, dia kata gunung pun kalau duk tarah-tarah 3 ton pun dia kata tinggal tapak gunung. Dia bagi ayat macam tu. Orang faham lah. Kan? Jadi saya pun saja duk pergi rapit dengan dia. Saja duk pergi tanya dia. Saya kata betul ke benda ni? Saya kata. Dia kata betul ya Ustaz. Dia kata. Tapi dia kata saya ni daripada dulu, dia kata dulu dengan duk kelang kabut lah apa semua, main golf. Dia main golf, kaki golf tuan sekalian. Sebab kita pun teringin juga nak main tapi tak erti. Kita buka kitab sudah lah. Sajalah daripada dulu duk kelang kabut dengan tu, dia kata tapi bila tak ada ni sungguhlah tak ada Ustaz, berasa teruk lah juga dia kata. Tapi hati tu tenang. Saya kata apa amalan? Saya kata ni sampai duk boleh pi sana pi sini duk senyum manis lah apa semua ni, tak berasa serabut langsung dengan duit tak ada apa. Dia kata Allah Ta'ala bagi, dia kata. Walaupun duit tak ada, tapi Tuhan bagi, dia kata. Saya kata aku mana cerita sikit. Dia kata kadang-kadang dia kata ada lah sikit, RM50 sehari, dia kata. Bukan ada apa pun, dia kata saya pergi balik daripada mana-mana tempat, dia kata singgah di kedai saja duk pergi ambil togel sikit, saya pergi nampak mi goreng, ambil mi goreng sikit, nampak telur, ambil 5-6 biji telur, balik duk goreng-goreng, telefon kawan-kawan, dia kata mai makan. Tu dia yang kata dia kata. Dia kata, "Du esok Allah Taala bagi lagi." Dia kata, "Adalah dia kata. Walaupun sikit macam tu lah dia kata." Tuan-tuan, kita boleh buat lagu tu kah? Kita tahu buat lagu tu tapi duk mimpi nak jadi kaya. Kan? Ui, kalau aku kaya kan lagu tu, dia kata apa? Aku nak bayang semua bil-bil jiran tetangga apa semua tu. Contoh lagu tu. Nampak aku tu. Hak sikit ni pun tuan-tuan sekalian duk kena 3-4 kali dah. Waktu nak bayang kawan duk buat kerai serupa dengan nitik nila lagu tu, lain kali kita bawa keluar duit, lain kali tak pergi makan dengan dia. Dia karut pergi makan kena dengan dia nasi sila sampai berapa kali dia tak ni. Waktu saja jom kita balik kot. Kawan kata jom dia jom sungguh. Start betul dia balik. Siapa nak bayar? Kita. 5-6 kali tuan-tuan sekalian. Lepas tu duk berdoa kat Tuhan, ya Allah bagilah aku kaya lah apa semua. Tapi dalam perut tu duk bunyi ni, karut betul dia ni, aku tahu dah pergi dengan dia. Nampak dia baru nak jap sila tuan-tuan sekalian, lari awal lah ni. Allahu Akbar. Ni hadis Nabi saya baca ni. Dan kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, wahum ala manabir min nurin yaghbituhumun nabiyun wasiddiquna bimakanihim. Orang yang macam ni, orang yang macam ni, kata Nabi SAW, akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan kepada mereka manabir. Manabir ni bahasa Arab, bahasa kita kata apa? Mimbar, tempat duduk. Yang kata Nabi SAW, min nurin, daripada cahaya Tuhan bagi kat dia. Yaghbituhumun nabiyun wasiddiqun bimakanihim. Bila Tuhan bawa keluar mimbar daripada cahaya bagi mereka ni duduk ni, orang yang rajin berkasih-kasihan kerana Allah, orang yang rajin ziarah kerana Allah, orang yang rajin duduk belanja kawan-kawan, duduk sedekah kerana Allah, menyebabkan yaghbituhumun nabiyun. Para nabi ni tuan-tuan, dia berasa macam cemburu. Yaghbit ni mana dia bukanlah cemburu, tapi duk terasa depa ni apa keistimewaan nabi-nabi pakat tanya. Sedangkan nabi ni memang Tuhan bagi tempat yang tertinggi dah, tapi main dengan depa ni nabi pakat duk tanya-tanya sama-sama depa. Itu depa siapa tu? Nabi tanya macam tu.
Depa ni siapa? Hebat tang mana depa ni? Sampai Tuhan buat keluar mimbar daripada cahaya, Tuhan bagi depa duduk. Wasiddiquna bimakanihim. Bukan takat depa ni orang-orang siddiq, orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, orang alim yang Tuhan bagi tempat dekat depa dalam syurga, depa ni duk tanya. Duk parti-parti muka, depa ni bukan duk mengajar pun. Duk parti muka, depa ni bukan alim ulama pun. Duk parti muka nampak macam bukan dia ni depa ni. Depa ni orang tak kenal depa ni. Tapi macam mana Tuhan kenal depa? Kerana amalan-amalan mereka buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Kesimpulan daripada hadis ni nak abang-abang tuan-tuan, rebutlah cinta Allah. Rebutlah cinta Allah untuk kita nak dapat keistimewaan Tuhan bagi kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, daripada kesimpulan hadis yang kita baca pada malam ni, umat Islam adalah umat yang satu walaupun berbeza daripada segi bangsa, daripada segi keturunan. Kita adalah satu. Hang Islam, hang satu. Kalau hang Islam, hang akan dapat keistimewaan apa dia? Hang dapat kasih sayang daripada Allah, dan hang berhak mendapat kasih sayang daripada sama-sama Islam. Jangan kita hanya duk pulun Melayu saja. Hak Cina, India, dia masuk Islam kita tolak daripada. Bukan macam tu. Depa pun perlu dapat juga. Ini yang dikatakan Islam mengikat kasih sayang sesama kita walaupun berlainan bangsa dan keturunan. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, satu hari Nabi panggil semua sahabat-sahabat dia. Nabi kata, ya ayuhan nas isma'u wa'qiluhu. Waktu tu Nabi, bila hadis ni Nabi habaq, kata Allah Ta'ala sebut, lepas daripada hadis ni Nabi pergi habaq pula sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat nak bagi faham cerita tentang ni. Nabi kata, ya ayuhan nas. Nabi kata mai semua. Nabi kata mai duduk dekat. Isma'u wa'qiluhu. Nabi kata hampa dengar elok-elok. Isma' ni sama, dengar. Hampa dengar elok-elok, wa'qiluhu. Dengar, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maknanya dengar, waqil, akal. Asal ada perkataan akal. Masuk dalam ni, modok sangkut di akal. Dah hampa fikir yang benar ni. Nabi suruh buat macam tu. Nabi kata, Anna Allah Azza wa Jalla wa'lamu. Ketahuilah hampa semua. Anna Allah Azza wa Jalla ibadan laysu bi anbiya wala syuhada. Yaghbituhumul anbiya wa syuhadahu ala majalisihim wa qurbihim min Allah. Faja'a rajulun minal a'rabi min qasiyatin nas wa alwa biyadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah, nasun minan nasi laysu bi anbiya'i wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada'u ala majalisihim wa qurbihim min Allah. In'athum lana yakni sifhum lana. Fasurra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li su'alil a'rabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum nasun min afna'in nas wa nawazi'al qabail lam tasilu bainahum arhamun mutaqaribah tahabbu fillahi wa tasafaw yad'u Allahu lahum yawmal qiyamah manabira min nur fayujlisuhum 'alayha fayaj'alu wujuhahumun nar wa thiyabahum nura yafza'u an-nasu yawmal qiyamati wa la yafza'un wa hum awliya'ullahi alladhi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis ni riwayat daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Dia kata satu hari Nabi SAW sudah panggil sahabat-sahabat. Nabi kata, ya ayuhan nas, mai sahabat, hampa mai dengar, mai duduk dekat sikit. Isma'u waqilu, hampa dengar dan hampa ambil perhati benda ni. Wa'lamu anna Allah Azza wa Jalla ibadan laysu bi anbiya'i wala syuhada.
Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dia ada hamba di kalangan hamba-hamba dia yang depa ni bukan nabi, depa ni bukan syuhada, tetapi depa ni dicemburui oleh para nabi dan syuhada. Pasal Tuhan bagi tempat depa dan juga mereka ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi habaq macam tu. Bila Nabi kata macam tu, Nabi nak respon daripada sahabat. Sahabat pun pakai duk dengar, depa tak ada respon. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, ja'a rajul, mai satu orang di kalangan A'rab, di kalangan orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni tuan-tuan sekalian, dia kasar. Dia kasar depa ni. Dan depa ni memang terdedah dengan kehidupan yang memang kasar. Depa ni berpindah randa, ada jenis macam tu. Jadi di kalangan depa ada seorang Arab Badui ni. Bukan takat kasar, tapi dia juga outspoken. Dia ni orang kata apa, kalau nak tanya apa dia tanya terus. Tapi Arab Badui ni dia lain. Tiba-tiba wa alwa biyadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia angkat tangan. Bila Nabi habaq kata, Nabi kata kalau hampa nak tahu, yang kata Allah Taala ni dia ada sekelompok hamba-hamba dia yang depa ni bukan nabi, depa ni bukan syuhada, tapi Tuhan cukup kasih kat depa. Tuhan bagi tempat yang dekat dengan depa. Tuhan bagi satu tempat yang mulia kepada depa, yang menyebabkan nabi-nabi dan juga syuhada ni berasa macam cemburu dengan depa ni. Kata Arab ni dia pun angkat tangan. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dengar, Arab Badui, dia angkat tangan. Bila dia angkat tangan, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, nasun minan nasi bi anbiya'i wala syuhada yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Ina'athum lana, ya'ni sifhum lana. Rasulullah, saya nak tanya sikit, boleh tak boleh? Dia tanya Nabi SAW. Ni cara tuan-tuan sekalian, cara nak mengaji ni. Arab Badui mengajak kita. Kita kalau kita nak tanya, kau ada soalan apa semua, jangan terus pergi sembang lagu tu ya. Ni duk dengar, ustaz ni kata macam ni. Ustaz ya, ada pergi lagu tu terus. Ustaz tengah duk semangat tuan-tuan, hilang semangat dia. Yang tu yang kena marah dengan Tok Guru. Kan? Saya pernah mengaji kat tu almarhum Tuan Guru Haji Saleh Syed. Dia pernah mengajak di lahap minyak kalau tak silap kan. Tuan-tuan try, waktu dia baca kitab, tuan-tuan tanya tengok. Dia angkat kitab, dia kata, tunggu Ustaz. Dia bubuh ayat gitu ya. Tunggu Ustaz, nak baca habis tak? Tak, dan orang nak baca, tanya. Dia bubuh ayat gitu. Kawan hak terkena tuan-tuan sekalian, serupa dengan berasa orang berak atas kepala dia. Kira duduk bulan depan mai pula, tak duduk depan, duduk belakang. Duduk pun tuan-tuan sekalian, duduk tutup dengan kain muka. Pasal apa takut? Dia ni tanya, dia jadi cerita. Yang kita pun hak mengaji pun, bila kena balon logo tu, dia ni dulu. Siapa Tok Haji mana? Tok Haji tu, dia buat pandai pula pergi tanya depan Tok Guru, dia boleh habuan sedih, baru dia tahu. Dia pergi tu pula. Yang kata kita ni, hak main mengaji ni nak sucikan hati. Rupanya hati bengkak main mengaji. Tahu tak nak? Jadi, Arab Badui dia sudah angkat tangan. Nabi tengok-tengok bila Arab Badui tanya, ya Rasulullah, cerita mai kat kami siapa depa ni? Kata hadis ni, fasurra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li su'alil a'rabi. Nabi ni dengar-dengar Arab Badui, Nabi senyum. Pasal apa? Nabi tak sangka yang Arab Badui ni yang dia jauh sikit daripada adab, tetapi dalam majlis ilmu dia beradab. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu, jangan jadi Arab Badui. Tuan sekalian, yang tidak ada adab. Tapi Arab Badui lah hadis ni, dia ada adab. Dia tanya Nabi, dia angkat tangan, Nabi senyum. Nabi kata apa? Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum nasun min afna'in nas. Nabi kata, bagus soalan tu, cuma aku nak abang golongan yang Allah Ta'ala suka dekat mereka ni, golongan yang Allah Ta'ala cinta dekat mereka, golongan yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada mereka. Mereka ni min afna'in nas. Mereka ni orang tak kenal. Mereka bukan di kalangan orang-orang yang terkenal. Mereka bukan ustaz, mereka bukan tok guru, mereka bukan orang yang ada nama, mereka bukan siapa-siapa dah. Mereka ni orang pun tak kenal mereka. Ni mereka ni. Wa nawazi'il qabail lam tasilu bainahum arhamun mutaqaribah. Perangai mereka ni, mereka suka tegur orang yang mana mereka kenal. Yang mana berjumpa sekali, macam malam ni tuan-tuan, ada orang daripada luar mai ke surau ni. Sekali dia baru mai, dia mai-mai.
Lepas tu esok jumpa di Kepala Batas di Kailan, dia nak beli seluar jin hak murah tu. Sambil duduk belik-belik, kita pula bila lalu kot tu. Assalamualaikum Ji, kita Waalaikumsalam. Ji, babak Ji, kita pun duduk tengok dia ni siapa? Kata semalam Haji perasan tak saya duduk sebelah Haji, kata saya hak kuip apa nama lutut Haji yang Haji mengeroh Ustaz Luqman. Mengeroh. Oh ya ke lah, jadi gitu. Kita duk tengok dia ni siapa. Dak pun di tempat kenduri dia lagu duk angkat tangan kat kita, lagu duk senyum kat kita, tanya bini kita, hang kenal tak siapa duk senyum tu? Senyum kat hang kah? Dia senyum kat saya. Apa sebab dia tak tu hang tengok dia duk babai kat kita tu. Tak tahu kena tang mana dia beradik. Kita duk cari, pergi jumpa. Allah, dia kata hari tu mai kuliah sedai. Saya pun kebetulan bukan nak mai pun kuliah tu, tapi dah motor mampu depan surau ni, dengar habis lah dia kata. Contoh dulu dengar Haji tu tolong saya kata. Oi, hang ingat lagi no, aku lupa dah kan. Dia kata, tuan-tuan nampak dah sampai tara tu. Lepas tu duduk esok pula dia hantar mesej kat kita, apa semua nak main ke rumah lah apa tu, dia jadi hafid. Tak kenal, tapi oleh kerana dia jumpa sedih tuan-tuan sekalian, dia jadi hafid. Dia jadi mutawazirina, menziarahi antara satu sama lain. Dan Nabi kata tahabu fillahi wa tasafau. Depa ni berkasih kasihan, dan mereka ni walaupun bukan bersaudara tapi kasih. Dia tegur tuan-tuan sekalian. Tegur tu lepas tu tak ingat apa dah. Haji saja nak tegur sikit sekian-sekian apa semua. Hang siapa dah? Dia kata saya memang Haji tak kenal saya, ni kali pertama kita berjumpa. Tapi saya nak abang tadi semayang, tadi kain Haji ada koyak sikit apa semua. Dia kata aku baru beli gajah duduk. Dia kata takkan aku nak beli apa duduk pula. Marah kat kita. Saja dia tegur tuan-tuan sekalian. Jadi dia pun tak ada apa, dia tegur pun tak ada apa tuan-tuan sekalian. Kok kena bercerita kat orang dia viral ke dalam TikTok apa dak, tapi dia tegur tu kerana kasih tuan-tuan sekalian. Orang yang macam ni. Dan Nabi kata apa? Nabi kata yadha'ullahu lahum yaumal qiyamah manabir min nur. Allah Taala akan sediakan ketika mana hari kiamat nanti, iaitulah manabir, membar daripada cahaya Allah Taala. Tuan-tuan, hari kiamat ni dia ada dua. Satu, yang Allah Ta'ala bagi membar daripada cahaya kepada golongan ni. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan juga membar daripada nar, iaitulah daripada api neraka. Dia ni kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang-orang yang mengikut jejak langkah syaitan. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada menceritakan syaitan dia akan berkhutbah di hadapan, di atas membar yang daripada api ni. Dia berkhutbah, dia kata kepada orang yang ikut dia, pasal mereka ni semua pakat minta tolong kepada syaitan. Daripada masuk api neraka, dia pergi tuding jari kat syaitan. Tuan-tuan, ayat berapa syaitan ni insyaAllah kalau jumpa kita akan baca ayat tu. Dia tunjuk jari. Dia panggil kepada syaitan ni semua penghuni neraka, dia tunjuk jari kat syaitan, dia kata, hang tolong kami. Atas dunia dulu hang lah duduk kacau kami, hang duk goda kami duk buat jahat apa semua ni. Tuan-tuan, syaitan terus berkhutbah membela diri dia, syaitan. Kan? Syaitan kata apa? Syaitan kata aku hanya menawarkan kepada hamba kejahatan. Aku bukan ajak hamba. Dia kata aku cuma habang. Ya kan hamba, benda ni jahat, benda ni seronok, benda ni macam ni. Hamba yang pi dia kata. So, yang kata syaitan ni dia pun berlepas diri. Syaitan kata aku dengan diri aku, hamba dengan diri hamba. Syaitan kata hari ni aku tak boleh nak tolong hamba, hamba pun tak boleh nak tolong aku. Dan aku tak bertanggungjawab di atas kejahatan yang hamba buat. Tu dia tuan-tuan sekalian. Ni syaitan akan berkhutbah di atas membar yang diperbuat daripada api neraka. Yang tu cerita membar api neraka, yang ni cerita membar daripada cahaya. Dan Nabi kata fayujlisuhum 'alaiha, depa akan duduk di atas membar itu, fayaj'alu wujuhahumun nar, depa naik atas membar, Allah Taala bagi cahaya di muka depa. Wa thiyabahum nura, Tuhan bagi daripada pakaian depa juga bercahaya. Pakaian bercahaya. Yafza'un nasu yawmal qiyamah wa la yafza'un. Manusia ketika mana hari kiamat pakai duk risau, duk bimbang. Hati ni duk rasa gundah gulana. Pasal apa? Pasal nak kena duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan, tak tahu ni nak masuk syurga ke neraka ni. Dengan berpeluhnya, dengan panasnya, golongan ini depa tenang, depa berada dalam keadaan sejuk, depa tenang, depa tak macam yang orang yang duduk di atas padang mahsyar orang-orang yang lain.
Dan Tuhan dan kata Nabi SAW, depa ni siapa? Wahum awliyaullahi alladhi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Depa lah yang Tuhan mengangkat menjadi wali, orang yang dekat kepada Allah. Depa tidak ada perasaan takut, depa tidak ada perasaan bersedih ketika mana di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan dua hadis yang kita baca mukadimah pada malam ni, ambillah kesempatan ni tuan-tuan sekalian ni. Ambil ni, benda ni benda mudah untuk kita nak buat. Cuci sikit hati kita, polish hati kita bagi cantik sikit. Nak abang apa? Nak abang kata aku ni pun tak ada apa, dan benda ni kita boleh buat, tak kena duit sekupang pun tuan-tuan sekalian. Boleh buat benda ni, insya-Allah apa yang dijanjikan oleh Nabi akan diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan, kita duduk dalam muka surat 126. Muka surat 126. Betul ya? Kita duduk dalam surah Ali Imran. Malam ni kita akan tengok ayat yang ke-95. Hari itu kita dah membicarakan tentang ayat yang ke-94, tentang golongan Yahudi yang menyatakan bahawasanya mereka ni duk ikut Nabi Ibrahim apa semua ni. Kan? Jadi mereka nak pegang yang tu satu aja. Tuan-tuan sekalian, bila main Nabi SAW, mereka tak mau pegang Nabi Muhammad. Mereka duk pegang hak Ibrahim. Mereka kata Ibrahim tu cerita betul dah, Nabi Daud cerita hak betul dah, mereka kata. Kan mereka habang macam tu. Mereka duk ingat mereka tu betul. Pasal mereka nak lawan dengan baginda Nabi SAW. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat tu. Firman Allah Ta'ala yang membawa maksud kata olehmu. Qul ni makna dia kata olehmu. Kan kita duk sebut tiga qul tu. Qul tu maksud apa? Katakanlah. Tuhan suruh kita bercakap. Kan, tuan-tuan sekalian, kita pun kalau yalah kita pergi buat umrah, lepas ni dah umrah dah boleh buka dah, tak lama ni. Kan, jadi kita pergi tuan-tuan sekalian, kita tanya ni, kam hadha? Kita pun cakap bahasa Arab lah. Kan, tanya baju ni, kam hadha? Tanya. Kawan tu berlagu dulu tengok kita, qul, kita kata dia, oh marah sungguh ni, qul ni habang lah mai. Tu maksud tu, qul tu. Boleh faham tuan sekalian? Balik lagi habang lagu tu lah kat bini kita. Kan? Malam ni ada makan bah, bini dia buat senyap, tak ada makan apa. Qul, kita kata kat dia pun baling kat kita, cangkui. Pasal kita qul kepala dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Katakan olehmu ni siapa dia? Wahai Muhammad. Ayat ni qul ni Tuhan suruh Nabi SAW kata. Qul kan. Sadaqallah kan, katakan olehmu wahai Muhammad, telah benar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Tuhan tu betul. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, sadaqallah maknanya Tuhan cerita benda betul. Kan? Pada ini dia kata, cerita benda betul pada ni seperti sekalian yang dikhabarkan dengannya. Maknanya ayat-ayat Allah Taala yang sebelum ni kita duk dengar ayat Quran tu benda betul, tuan-tuan sekalian. Sama juga ayat ni bukan hanya untuk Yahudi tetapi untuk kita juga. Bila sampai ayat-ayat Al-Quran, kita pegang, kita beriman kepada Allah. Kita percaya ayat-ayat Al-Quran ni. Dan tuan-tuan nak percaya kepada ayat Al-Quran, kena kenal juga ayat Al-Quran ni betul tak betul. Kita pergi kat satu bomo, dia pun baca. Kita, kata bomo tu baca ayat Al-Quran. Rupanya tak, dia baca nasyid Tala'al Badru Alaina. Kan? Dia baca tu, kita dah ingat, ayat Al-Quran ni. Kan saya baca kepada tuan-tuan hari itu yang kata Musailamah Al-Kazzab yang dia buat Quran versi dia tu. Cerita ba'anu, cerita ba'ani tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita tak pernah mengaji, kita tak pernah baca Quran, kita tak pernah dengar Al-Quran, mana kita nak tahu ayat tu ayat Quran ke ayat dia yang reka? Boleh faham? Jadi benda tu nak abang apa? Kita sebelum kita nak declare, sebelum kita nak percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala kata benar, tu kita pun nak kena tahu yang ayat Quran tu yang mana satu. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tu nak kena tahu tu ayat Quran ke tak tu. Kan? Sallallahu wasallam alaih. Dia pergi habaq, dia kata depa ni bila dah tu bila baca hampa, bacalah ayat tu balik. Ayat apa tu? Ayat Quran lah tu. Sallallahu wasallam alaih. Tu nampak? Ada orang yang faham macam tu. Allahu akbar. Baik.
Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata fattabi'uni, maka ikutlah oleh kamu akan agama Ibrahim yang aku atasnya hal keadaan cenderung daripada sekalian agama-agama kepada agama Islam. Hampa ikut, kalau hampa betul-betul ikut agama Nabi Ibrahim, maknanya hampa akan berjumpa dengan agama Islam. Pasal Nabi Ibrahim juga adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah. Nabi ajak tu pun benda betul. Nabi ajak tu pun benda yang Allah Subhanahu Wa Taala ajak. Kalau hampa betul-betul pegang Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi Muhammad, maka hampa akan beriman kepada agama Islam dan beriman kepada Nabi SAW. Hampa percaya kepada Nabi Adam, hampa pegang Nabi Adam, hampa akan percaya kepada Nabi Muhammad. Kepada 25 Rasul yang dipilih oleh Allah, kalau hampa betul-betul beriman dengan mereka, hampa akan percaya kepada Nabi SAW. Masya-Allah, dia hampa tak percaya. Hampa pegang satu, hampa buang satu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hampa beriman kepada sebahagian kitab, hampa kufur dengan sebahagian yang lain. Yang tu yang jadi masalah dia. Cerita tentang Nabi Isa alaihi salam, dia bukan kena bunuh, tapi hampa kata dia kena salib. Hampa kata dia kena bunuh. Dah, cerita dia bukan macam tu. Injil yang dia bawa oleh Nabi Isa alaihi salam, kalau betul-betul hampa pegang dengan Injil yang piau, dengan Injil yang tulen, akan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dia. Tuan-tuan, cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi memilih Madinatul Munawwarah? Pasal di saat itu berlaku pergelutan di antara kaum Aus dan juga Khazraj. Duk bergaduh ni pasal apa, tuan-tuan sekalian? Duk bergaduh ni pasal ada orang tengah yang duk jadi talam dua muka. Siapa dia? Golongan Yahudi. Yahudi ni pula waktu tu depa percaya bahawasanya akan datang seorang nabi. Yang nabi itu akan Allah Taala letak di Mekah. Depa percaya kat Nabi Muhammad. Pasal mereka mengaji kitab Taurat dulu ni, memanglah ahlul kitab menceritakan akan datang seorang Nabi. Yang Nabi itu sama macam Nabi Isa, yang sama macam Nabi Musa, yang sama macam Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan sekalian, Yahudi ni, mereka cukup percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Bila berlaku pergelutan yang macam tu, duk bergaduh Aus dan Khazraj, mereka ni sudah suggest kepada Suwaid bin Samit. Dia ni pembesar orang Madinah. Mereka habang dekat Suwaid ni, mereka kata, Suwaid, hang try pergi Mekah tengok. Sebab kita di kalangan kita ni duk buat pemilihan raya ni, apa semua ni, kira duk bergaduh. Tak betul, tuan sekalian. Angkat kawan ni pun tak kena, angkat kawan tu pun tak kena. Pasal kita lah pun sama lebih kurang ni. Pilihan apa? Duk angkat calon apa ni, tak bergaduh lagi lah. Tapi tadi jumpa kawan belah SPS, tuan-tuan. Bergaduh dah belah SPS tu. Kan? Tapi bukan pasal pemilihan ahli jawatankuasa Qaryah, bergaduh pasal lain, tuan sekalian. Bergaduh pasal hutang dulu tak bayar. Rupanya bergaduh dalam tu. Kan? Kita taklah bergaduh macam tu. Jadi samalah lebih kurang pada zaman Madinah pun macam tu juga. Duk angkat kawan ni tak kena, angkat kawan ni dia kata geng Aus, angkat kawan ni dia geng Khazraj, tak kena, duk bergaduh saja-saja. Jadi seorang Yahudi ni dia sudah habang kepada Suwaid bin Samit, hampir jumpa tengok di Mekah tu. Kata di sana ada seorang Nabi, dan Nabi itu juga, kami juga beriman kepada Nabi itu. Ni golongan Yahudi kata ni. Jadi tuan-tuan sekalian, Suwaid bin Samit dia sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta pandangan dan juga minta nasihat daripada Nabi macam mana nak buat di Madinah ni. Nabi pun kata tak apalah, nanti aku pergi tengok apa masalah yang ada di sana. Ini di antara faktor penyebab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Lepas tu pula mai pula pemuda-pemuda daripada Bani Aisal dah balik mai. Suwaid ni balik. Suwaid kata aku berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar, baguslah. Tak sama macam mana kita duk dengar cerita Yahudi ni. Pasal Yahudi pun dia cerita tak detail. Kan? Jadi dia pun jumpa Nabi Muhammad dengan kalam dia tu, kalam yang bagi nasihat, sejuk masuk sampai ke dada. Dia ni memang orang yang boleh bagi perdamaian di antara kita ni, hadut bergaduh sampai hari ni. Pemuda Bani Aisal pula tuan-tuan sekalian, Iyas bin Mu'az dan juga satu orang lagi sudah pergi jumpa Nabi SAW. Mereka pergi hantar pemuda kampung pergi jumpa Nabi. Mereka pula pergi pujuk Nabi, ya Rasulullah, mailah tolong selesaikan masalah kami. Mereka sudah pergi jumpa Nabi SAW.
Dan ni sebelum cerita dia sebelum daripada nak berlakunya hijratul Rasul. Kadang-kadang orang tanya, pasal apa di Madinah? Pasal apa tak pergi ke Habasyah? Pasal apa tak pergi ke Syam? Pasal apa tak pergi ke Yaman? Kan? Pasal apa pergi ke Madinah? Itu di antara faktor dah, tuan-tuan. Pasal Nabi SAW. Jadi bila Nabi pergi, Allah, tuan-tuan tengok macam mana penduduk Madinah sambut. Mereka tunggu di luar kota tu. Tu yang ayat apa nama? Nasyid tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Kan nasyid tu? Pasal Nabi SAW sampai, bila sampai Nabi diangkat menjadi ketua Madinah. Sebab mereka duk dengar dah cerita Nabi ni. Nabi pula boleh mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj yang duk kira bergaduh, yang kira kalau mesyuarat satu dewan bergaduh. Daripada keturunan kerja mesyuarat bergaduh ya. Tapi bila Nabi mai, tuan-tuan sekalian, mesyuarat tak bergaduh. Tu pelik tu. Allah, itu kehebatan dan kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Dan tiada daya daripada kafir musyrikin pada satu perkara agamanya sekali asal ataupun furu' ilmu, sama ada tauhid ataupun fiqh. Maknanya agama lain tak sama macam mana agama Islam ni. Agama Islam daripada segi ilmu tauhid dia kemai, daripada segi fiqh dia kemai. Islam ni dia syumul. Mana ada agama, tuan-tuan sekalian, yang ajak kita macam mana cara nak beristinja, cara kita nak cuci najis, cara kita nak lena, cara kita mangkit daripada lena, cara kita bersama dengan isteri, duduk atas katil macam mana. Agama Islam detail ajak kepada kita. Agama lain tak sampai taraf tu. Tapi Islam ni, tuan-tuan sekalian, bukan takat duk saja ni pun ada hukum-hukum yang tertentu. Hukum harus ke, hukum makruh ke, hukum haram ke, hukum wajib ke, yang kata kita duduk saja ni. Bukan ada apa-apa, duduk saja, duduk merapu, betul lah duduk fikir, apa hukum dia duduk macam tu. Islam ada mengajar benda tu kepada kita. Mana ada agama yang sesempurna yang macam ni. Dan juga dia kata turunnya ayat ini tatkala berkata Yahudi bagi muslimin bahawasanya kiblat kami itu dahulu daripada kiblat kamu. Bila turun ayat supaya Allah Subhanahu Wa Taala, ayat cerita tentang Mekah kiblat pertama umat Islam, maka Yahudi kata tak, dia kata kiblat kami dulu barulah ke Mekah tu. Yahudi pun sudah orang kata sudah mengambil peranan untuk nak kata kiblat depa. Di mana kiblat depa, tuan-tuan sekalian? Masjidil Aqsa, kiblat depa. Depa kata tak, kiblat kami nombor satu. Tuan-tuan, ayat cerita tentang kiblat akan cerita kepada kita sekarang ni. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi falladhi bibakkah. Tu ayat tu. Allah Ta'ala kata apa? Bahawasanya mula-mula sekali rumah ibadat yang dihantarkan tempat ibadat bagi manusia dalam bumi ini, iaitulah rumah, iaitu dengan rumah Mekah. Tuan nampak tak? Maknanya Mekah ini adalah tempat mula-mula sekali Allah Ta'ala jadikan tempat kiblat seluruh orang Islam. Bukannya Baitul Muqaddis. Dan dia kata apa? Dengan nama, asal nama tu ya dengan nama Bakkah, Bakabha. Tuan-tuan tulis baris tu. Saya lagi pergi baca apa pula tu Bakabha apa dia ni. Kan tu Bakabha, Bakkah. Bakkah ni pasal apa nama Bakkah sebelum Mekah ni? Kerana bahawasanya mematahkan tengkuk orang-orang yang sombong-sombong, binasa akan dia oleh malaikat. Cerita ni berlaku ketika mana dalam peperangan Badar. Peperangan Badar. Sebab Badar ni tuan-tuan sekalian berlaku dekat dengan Mekah. Kan berlaku dekat dengan Mekah. Jadi waktu tu kata Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi, dia sudah nampak. Dia nampak di kiri kanan Nabi tu ada orang yang berpakaian jubah putih. Duk kiri kanan Nabi ni. Kan bila orang nak serang Nabi, depa ni lagu duk pertahankan. Jadi ada sahabat sudah pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa kiri kanan duk belakang tu? Duk belakang sebelah Nabi ni. Nabi kata apa? Itulah malaikat yang mempertahankan kita dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni lah yang duk pi kepak kepala orang-orang yang duk lawan agama Allah dalam peperangan Badar. Sebab tu nama Mekah tu asal nama dia Bakkah asal tu. Tuan-tuan, nama Mekah ni tuan-tuan sekalian banyak nama dia. Antara dia kita boleh cerita nama dia di sini, informasi dekat kita, nama dia Baitul Atiq, itu nama Mekah tu. Lepas tu nama apa lagi? Nama Ummul Qura, itu nama Mekah. Lepas tu apa lagi tuan-tuan sekalian? Nama dia Baladul Amin. Saya catat di sini beserta dengan ayat Quran, tuan-tuan boleh rujuk. Yang pertama kita ambil Mekah ni, nama dia Bakkah. Yang ni dalam surah Ali Imran ayat 96.
Lepas tu nama dia apa lagi? Ummul Qura dalam surah Al-An'am ayat 92. Lepas tu nama dia Al-Balad, surah Ibrahim ayat 39. Lepas tu nama dia apa lagi? Nama dia Baladul Amin, surah Tin ayat yang ketiga. Kan, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baladil amin tu makna dia apa? Makna dia adalah negeri Mekah. Walaupun amin ada di sini, tapi Mekah cerita ada. Amin, sahabat saya Dr. ni. Baik, yang kelima, baldah. Baldah ni suratul Naml ayat 91. Allah Ta'ala sebut. Lepas tu Tuhan sebut Al-Haramul Amin, iaitulah dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Tu yang kata nama Mekah tu. Lepas tu nama hak lain kepada Mekah, iaitulah nama Mukhrajas Sidqin. Kan ayat tu, Mukhrajas Sidqin, ayat ni adalah suratul Isra ayat 80. Yang tu juga nama Mekah. Dan juga Mekah juga disebut sebagai Al-Qaryah. Itu juga nama Mekah. Surah Muhammad ayat 13. Banyak lagi lah yang kata nama Mekah ni, banyak tuan-tuan sekalian. Nak abang kata apa? Nak abang kata mulianya yang kata Mekah ni. Baik, dia kata apa lagi di sini tuan-tuan sekalian? Dia kata dahulu daripada jadi Nabi Adam. Dia main cerita dah kat kita yang kata Mekah ni. Sebelum, dahulu ni sebelum daripada jadi Nabi Adam, 2000 tahun sebelum daripada mainnya Nabi Adam. Dan dihantarkan kemudiannya Baitul Muqaddis di antara keduanya 40 tahun. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Sebelum dijadikan Nabi Adam AS, iaitulah lebih kurang 2000 tahun. Lepas daripada tu Allah Ta'ala jadikan Mekah. Lepas Tuhan jadikan Mekah 40 tahun lepas pada tu, barulah Tuhan jadikan Baitul Maqdis, iaitulah tempat kiblat orang-orang Yahudi. Maknanya yang mana dulu tuan sekalian? Iaitulah Makkatul Mukarramah. Seperti pada hadis sahihnya, dan cerita ni hadis sahih. Hadis sahihain, dua hadis sahihain riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan pada hadis awal, barang yang zahir di atas muka air ketika mana jadi langit bumi itu, iaitulah buih putih, maka dibinanya bumi daripada bawahnya. Ni dia main lagi. Yang ni bukan daripada hadis, tapi main daripada pandangan ulama lah. Dia kata sebenarnya, dia kata Mekah tu sebelum Tuhan nak buat langit bumi apa semua, Tuhan jadikan buih putih. Buih putih tu, bawah buih putih tu Mekah. Maknanya lama dah Tuhan jadikan. Tapi benda ni tidak berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, mubarakan wa hudan lil alamin, yang empunya barakah. Tu yang kata Mekah tu, dia mempunyai barakah yang kata Mekah ni. Dan juga menghidayah bagi segala alam, kerana ia kiblat mereka itu. Yang kata hidayah segala alam ni apa tuan-tuan? Semua orang akan semayang menghadap ke arah Mekah. Kan? Kita excited ni pasal apa? Yang kita duk pi sangat, pi buat umrah, pi buat haji pasal apa? Excited sangat pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak berjumpa dengan penghujung tempat yang kita duduk sujud ni. Kan, tuan-tuan duduk sujud ni dekat dekat Guak Tuan Zaid ni, mesti tuan-tuan teringin, aku nak cari tang mana penghujung tempat aku sujud sampai di Mekah. Kita pun pusing tuan-tuan sekalian. Kan Mekah tu pakat pusing habis. Tuan-tuan, pusingan tu maknanya pusingan seluruh dunia pakat duduk sujud ke arah Mekah. Bukan sujud kepada Mekah. Itu beza tu. Sebab apa tuan-tuan? Pasal ada orang yang bukan Islam. Dulu sebelum Islam dia duk sembah, sebelum bukan Islam dia duk sembah duk sembah batu. Tapi bila dia masuk Islam, dia pun tengok dengan orang pi buat haji, pi buat umrah apa semua, lagu duk pusing batu tu, dia pun lagu duk garu kepala. Dia kata rupanya Islam ni pun sembah berhala ya kata. Dia pergi begitu. Kan buat sekalian. Tuan-tuan, surah Quraisy. Kita baca li'ila fi Quraisyin. Ni tuan-tuan ambil ayat ni. Ila fihim rihlata syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Nampak tak? Falyabudu makna dia hampa sembahlah. Sembah siapa dia? Rabb ni apa dah? Tuhan. Hadzal bait, iaitulah Tuhan rumah ni. Maknanya Tuhan Mekah ni. Bukan kita pergi sembah Mekah tu. Boleh faham tuan sekalian? Walaupun kita duk menghadap dia, walaupun kita duk sujud depan Kaabah apa semua tu, bukan kita minta tolong kepada Kaabah, tetapi kita minta tolong kepada Tuhan punya Kaabah. Tuhan kepada Tuhan Kaabah siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan sekalian? Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum
min ju'in wa amanahum min khawf. Tu baca tu bagi elok, min khawf. Jangan baca min khuf. Ada orang kata dia jenis beri kejut. Kan? Macam mana saya pernah cerita kat tuan-tuan sekalian. Kan orang duk azan subuh. Saya duk cari juga kalau tuan-tuan ada maklumat tuan abang kat saya, jangan tak abang dosa. As-salatu khairum minan naum. Mau berhenti lagu tu. Nampak tak sekalian? Sepatutnya kita panjang. Yang tu kalau dalam tajwid dia kata mak apa? Mat lin ke? Mat apa? Yang laun tu. Salatu khairum minan naum. Kan? Tapi tak tahulah ulama tajwid mana duk pergi habaq kata hai tak boleh duk laum betul pasal apa lagi orang baru nak gaya balik dengan laum lena balik. Kan? Betul tak kata? Kita kena salatu khairum minan naum. Ada lagu tu. Kalau lagu tu tuan-tuan kita bawa motor beri gejik tu orang belah bungkuk tak tahulah saya pagi tadi saya terdengar pula. Sebelum ni saya tak pernah dengar. Pagi tadi tah azan tang mana bila habis dibakar kapuk apa semua azan tang tu duk ada lagi. Sedap azan tu panjang apa semua tapi tang tu salatu khairum minan naum. Oi, terkejut saya. Kan? Di balik pulau dulu pun saya pernah lah berjumpa dengan Tok Bilal. Saya duk tanya depa lah. Bacaan ni macam mana? Dia kata kali pertama tu kita kena berhenti kejut itu ustaz ni. Dia kata kat saya. Pasal apa? Pasal nak bagi orang gerak ni kira macam tu. Dia bukan boleh duduk lanjut. Lagu tu tak boleh. Kalau lanjut lagu tu orang ni tak mangkit subuh. Tuan-tuan. Nampak tak? Dia kata kena salatu khairum minan naum. Lagu tu. Hak kedua barulah as-salatu khairum minan naum. Tu hak kedua tak apa pasal dia dah mangkit tidur dah. Mana tu bila tu tahu kata kau ni mangkit tidur kedak lagi? Tuan-tuan nampak tak? Dia reka ke mana? Tuan-tuan ada maklumat? Kalau ada abang ambil kat saya. Nah? Kan? Saya tak ada maklumat tu. Abang main nama kitab ke apa. Datuk guru mana ada cerita. Saya nak pergi cari jugalah. Dia boleh tahu. Tuan-tuan sekalian kacau juga tu. Bila ni kaki mengendam ke apa kah? Allahu Rabbi tabarakallah. Baik. Muslimin dan muslimat antara mati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia kata apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi ayatun bayinatum maqamu Ibrahim. Dan pada Mekah itu ada beberapa ayat. Ayat ni maksud dia tanda. Tuan-tuan tulis tu. Tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada Mekah itu ada beberapa tanda kenyataan di atas fadilah. Fadilah di atas kelebihan. Banyak ayat Tuhan cerita tentang kelebihan Mekah. Dan juga hormatnya. Haramnya Mekah ni. Kan hormat ni kalau bahasa Arab dia kata haram lah. Haram ni akan ada dua. Satu haram ni benda yang dilarang untuk kita buat. Satu benda ni yang dihormati. Pasal itu Mekah disebut sebagai Masjidil Haram. Boleh faham tuan sekalian? Bukan haram hak kita duk guna tu. Kita ni kira haram saja. Haram tak main dia ni. Haram apa tak tahulah tu. Dia ni betul cakap apa haram. Nampak lagu tu? Haji tu haji haram. Mana tahu tak? Haji haram dia kata. Tak tahulah haram apa tak tahulah. Baik. Dia kata setengah daripada kelebihan di Mekah tu iaitulah maqam Ibrahim. Yakni batu yang berdiri ia atasnya ketika membina Baitullah itu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni tuan-tuan bukan kubur Nabi Ibrahim. Kan tuan-tuan jangan duk pergi surai kat orang pula dia kata alhamdulillah dia kata aku tak waktu dia pula duk pergi syarah kat orang dia pergi umrah baru ni, pergi haji baru ni tuan sekalian, haji yang terlepas dia pergi tu. Dia balik main dia kata waktu kita tawaf tu habis tawaf tu sebelum kita nak pergi sa'i apa semua tu sunat hang tahu tak? Kita duk pergi dekat kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim di bawah lagu tu. Dia kata Nabi Ibrahim kena tanam tang tu. Tu dia tuan-tuan sekalian. Maqam Ibrahim. Maqam ni asal perkataan qiyam. Qiyam ni apa? Berdiri. Tempat Nabi Ibrahim duk berdiri, duk buat Kaabah tu. Tu maksud dia. Boleh faham tuan sekalian? Habis tu ustaz yang di sini kita makam diraja ke apa. Yang tu kita tak tahulah dia ambil tahu mana. Kan? Tapi yang pastinya maqam dalam bahasa Arab ni tempat berdiri. Jangan duk bergaduh dengan orang pula. Kan? Dia kata tu Nabi Ibrahim dia kata meninggal lah. Hampa duk cari apa? Dekat dengan Kaabah tu. Pergilah ziarah dia tang tu. Dia pula lagu duk angkat tangan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Duk baca doa tahlil kat Nabi Ibrahim pula tang tu. Yang tu tempat berdiri dia. Baik. Dia kata apa? Maka berbekas dua tapaknya, yakni tapak kakinya padanya. Ada orang tu, dua, tapak kaki. Dan kekal ia hingga sekarang, sampailah duk ada, serta panjang masanya, lama dah cerita tu. Dan juga berganti-ganti tangan di atasnya. Dan orang yang menjaga makam Ibrahim itu ada. Dia disebut sebagai Khadimul Haramain, iaitulah khadim. Khadim ni khadam.
Khadam yang menjaga Kaabah, khadam yang jaga makam Ibrahim, khadam yang jaga Hijr Ismail. Ada khadam-khadam dia. Khadam ni maksud dia pembantu dia. Boleh faham tuan sekalian? Itu bahasa Arab dia kata khadam, tapi mai kat orang Kuantan Sek dia kata khadam tu jin langsung. Kan dia ni pakai khadam kot kan. Pasal kita tuan-tuan dengan benda-benda karut ni banyak macam-macam. Saya kita cerita benda karut pada ayat. Dan setengahnya, apa dia lagi tuan-tuan? Setengahnya kelebihan Mekah itu, iaitulah mengganda-gandakan kebajikan padanya dan balas suatu amalan, iaitulah ganda 100,000 kan. Satu amalan kita buat dapat 100,000 pahala Tuhan bagi kat kita. Dan burung tiada terbang di atas Baitullah melainkan manakala ia sakit. Yang ni kita tak tahu mai tang mana kan. Hadis Nabi tidak cerita pun kata burung tak lintas pun, melainkan dia kata kalau lintas tu burung tu sakit. Mana kita nak tahu, veterina lah tanya depa. Boleh faham tuan sekalian? Kan hak tu kita tak tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, yang kata kita ni dengan amalan-amalan karut ni kita cukup syok. Betul tak? Bila kita duduk depan Kaabah tu tiba-tiba burung lalu kat tu tuan sekalian. Dia mula dia tengok burung ada 3 ekor, 4 ekor, dia main nakai. Dia kata 3 ekor, 4 ekor ni aku balik rumah aku nak balas nak tikam nombor ekor. Dia fikir tu sebab 3 ekor, 4 ekor. Dia balik-balik boleh kat dia tuan-tuan. Lekat terus haji nombor ekor kat dia. Baik, saya nak cerita petang ni tuan-tuan. Amalan karut ni. Yang ni saya tadilah saja duk study apa semua ni, terbaca amalan khurafat yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin kan, dalam kitab dia ada sebut. Dia kata khurafat, yang ni cerita lama lah kan, tapi kot-kot ada ni tuan-tuan tinggal buang lah. Dia kata khurafat di tanah air sendiri sebelum tiba di tanah suci. Sebelum kita nak pergi ke tanah suci ni, tengok amalan khurafat apa. Dia kata yang pertama, sebelum kita nak pergi ataupun kita nak langkah turun. Kan lah ni tuan-tuan sekalian, orang duk guna istilah apa? Turun. Dia nak turun haji bila? Kan kita kata esok. Tu siapa bawa turun? Dia turun sendiri. Betul tak tuan sekalian? Ada ke orang angkat dia bawa turun kan? Tak, maksud dia tu ada pergi duduk baca doa apa sikit, langkah kaki kanan apa bagai lagu doa azan semerah padi. Nak pergi sedih kan? Jadi teriak lagu tu lah macam-macam. Baik, yang pertama dia kata sini, tidak boleh memijak bendul rumah. Dia kata bendui. Lah ni rumah ada bendui ke? Tak ada lah bendui-bendui lah ni. Ni cerita dululah. Siapa yang nak langkah tu jangan pijak bendui. Pasal apa? Pasal khurafat kita ni kalau dia pijak bendui, alamat dia takkan balik dah. Kan orang tua dulu tu. Sebab tu bila langkah tu jaga elok-elok lah. Adalah tukang karut komedia dia ada seorang tu. Kan? Langkah elok jangan duk pijak bendui no. Kan? Jadi orang tahu dah kalau pijak bendui jadi macam mana. Kalau budak-budak dia pasal apa? Kalau orang tua dia tak tanya, dia tahu kalau pijak bendui sekali dia keluar mungkinlah dia pipi sana macam mana dia tawar-tawar tiba-tiba siku Nigeria mana kena kepala dia jatuh kena pijak mati. Tuan sekalian tak balik main. Pasal tu. Pasal pijak bendui. Itu amalan karut. Yang kedua, sesudah bertolak daripada rumah tidak boleh memandang ke belakang untuk melihat rumah. Bukan tak boleh dah. Kalau pi tu kepala duk lagu tu, kalau berasa lagu tu ambil bilah apa-apa kotak-kotak katuk kepala dah. Kan? Dia kata kalau pandang juga maka pekerjaan hajinya tidak sempurna kerana hatinya duk teringat-teringat ke rumah. Betul tak tuan sekalian? Tuan-tuan, kita pergi haji ada teringat aku ni, siapa yang bisa pergi haji? Ada teringat ni kat rumah gua Tuan Syed ni? Tobat tak teringat betul lah. Duk di sana tu dia jadi lapang. Walaupun pergi seorang tak bawa bini. 45 hari kot tuan sekalian. Tapi mai hari 46 tengok negro berasa segak lah. Hari 46, hari 45 dia boleh bertahan lagi tuan sekalian. Kan? Sungguh pergi sana dia berasa tenang dengan kerja serabut ke apa, tak fikir apa tu. Ya Allah. Kita pergi sana tu. Kan? Jadi tak ada lah istilah kalau nak kalih belakang nak babai tu babai lah duduk dalam kereta tu. Ni tak duduk depan tu. Driver pula jaga muka jangan duduk kalih. Driver pula duduk pesan lagu tu pula. Satgi kalau kalih satgi payah nak buat haji tak boleh buat kata. Lepas tu pula tuan-tuan ni amalan ni ada ni. Yang ketiga membawa uri kita ni, rambut dan juga kuku bayi untuk ditanam di tanah haram. Ada amalan ni. Dia pi tu tuan-tuan sekalian, dia boh dalam plastik, dia boh dalam kain apa sikit pecah dia selit dekat tali pinggang barusai warna hijau tu. Tahu tali pinggang tu, dia pergi selit nang tu, dia nak pergi buat haji lah apa semua, nak pergi sana tu. Lepas tu pula bila sampai di sana, dia akan pergi cari tanah sambil-sambil duduk berjalan nak pergi semayang Masjidil Haram, dia tengok ada dekat dengan jalan dekat anda tanah sikit, saja duk pergi korek nang tu, dia pergi tanam.
Pasal apa pergi tanam macam tu tuan-tuan? Kerana apa? Supaya anak tersebut menjadi orang yang ternama dan disukai ramai. Tu dia yang kata karut ni. Tanam tu balik renyah. Kan balik rumah lepas haji kata alhamdulillah lah ayah dah tanam dah uri hang apa semua ni. Insya-Allah lah hampa boleh jadi Perdana Menteri lah. Tu dia. Tengok jadi sungguh. Jadi sungguh tuan-tuan sekalian, habis pakat orang kira nak beranak di sana. Kan tanam uri siap-siap macam mana. Lepas tu yang keempat, bila balik rumah mesti berkurung diri di rumah selama 40 hari yang disebut Aidah Haji. Ada Aidah Haji rupanya. Aidah Haji 40 hari. Barulah dia kata haji tu berkat dan melekat di hati. Kalau melanggar, sia-sialah haji. Patutlah pun orang kuat tuan saya balik haji tak keluar main ke surau. Ada tuan sekalian, orang kalau di rumah dia kata hang tak pergi surau lagi ya. Dia kata ni ada tok guru tak bagi pi ni bagi 40 hari dia baru boleh keluar rumah dia kata. Ada tak ada tuan sekalian? Bukan 40 hari, sampai mati tak pergi ke surau dah. Dia kata, oi, dia kata aku dah pergi sana, hantau dah ni semayang sekali semayang di Masjidil Haram, berapa banyak pahala dapat? Kita kata 100,000. 100,000. Hang bayangkan aku duduk 45 hari, berapa juta dapat? Kalau aku mati, Tuhan hutang aku hantau dah. Oh, dia pergi buat tu. Lepas tu aku nak pergi ke semayang di surau. Kalau pergi mungkin aku seorang. Kalau pun 2-3 orang dapat 27 ya. Dia kata 27 tu nak ligan banyak mana. Dia kata dengan pahala berkandang aku bawa ni. Dia kata hantu tak payah nak berjalan waktu nak masuk dalam syurga. Ni nak kena bawa pahala banyak. Hai ingat tak berat ke? Dia pergi kata lagu tu pula kat kita. Ada tak ada tuan jenis lagu ni? Tak berjumpa tak apa. Berjumpa tuan-tuan. Tuan-tuan pun jadi gila. Kan? Duk sembang dia ni. Tu amalan-amalan tu. Tapi sungguh tuan-tuan, kita tengok orang balik haji ni kan, tak pernah nampak pun di surau. Di masjid pun tak pernah nampak. Kan bukan belah Guang Tuan Syed ni, apa nama? Guang Abdi tu. Dia bukan Tuan Syed, Guang Abdi punya orang. Balik-balik mai duduk di rumah orang duk mai minum minum ayak zam-zam, kacang cerdik lah apa semua. Kata, hang dekat 2 minggu tak pergi ke masjid surau. Jumaat pun tak pergi. Tuan sekalian. Dia kata, tak tahulah, kata aku bukanlah aku nak bangga, dia kata, tapi aku duk rasa pahala ni banyak ni, sampai aku nak bangkit berjalan pun tak larat, dia kata, pahala duk atas kepala bau. Dia yang kata kemana tu. Baik, yang ni khurafat di tanah suci. Yang pertama, dia akan mencari tiang jin. Tang mana tiang jin saya pun tak berjumpa kat Masjidil Haram tu. Yang saya tahu masjid jin ada lah, dekat dengan Ja'fariyah tu, masjid jin ada, ni tiang jin ada. Kan, tiang jin. Bila sampai ke tiang jin itu, sampai ke tiang jin, peluk tiang tu kuat-kuat. Tu, tuan-tuan pergi cari pula nanti. Tak pergi panggil polis, buat lagu tu, jin buat lagu tu. Dia kata, hang lah jin. Kan? Jin. Pasal apa? Tuan-tuan bila peluk kuat-kuat, apa mitos, apa orang kata, apa khurafat dia apa? Boleh memanjangkan umur. Kan? Lepas tu yang kedua, boleh mendapat toyol. Bila semayang belakang tiang tu boleh mendapatkan toyol dengan semayang sunat sebanyak-banyaknya secara menghadap ke arah tiang tersebut untuk bawa balik toyol itu sebagai khadam. Saya waktu kecil-kecil tuan sekalian, tak tahulah orang pembohong ke apa, duk ingat lagu tu lah, kata pi haji ni kita boleh beli toyol bawa balik mai. Jadi saya pun bila keluar cerita toyol, kata, toyol ni duk ada di sana kot. Toyol ada di haji buat apa tuan-tuan di sana? Kan, ya Allah, kan, yang ni ada cerita tu. Lepas tu yang ketiga, bila pi ke sana, ada jin yang akan ikut kita balik. Dan jin yang balik daripada Mekah adalah jin yang baik kerana mereka adalah Islam. Pula dah. Ini amalan karut. Nombor 4, menampalkan duit shilling yang siap gam di bawah pintu Baitullah dan dibawa balik, juga dibuat ibu duit bagi meneruskan dan melariskan perniagaan, mendapat jodoh dan memurahkan rezeki. Sambil duduk tepi kita duduk tawar dekat dengan Kaabah tu sekalian, duit tu kita pergi selit bawah pintu Baitullah tu. Kan, kita pergi selit tang pintu Kaabah tu. Kita tawar nak habis, sekali kita pergi ambil balik. Yang tu kita boleh buat ibu duit. Kan, yang ni amalan karut. Boleh faham tuan sekalian? Jadi tuan-tuan buat sungguh mampu saya. Kan, amalan karut. Lepas tu pula, apa dia lagi amalan karut? Pergi ambil anak-anak batu di padang Arafah, bawa balik mai. Ada entah, ada orang bawa balik. Bukan ada kerja apa pun dibawa balik. Kan tabung haji, bila dah sebelum PKP dulu ni, terlampau ramai sangat jemaah ni apa semua. Jadi tabung haji sudah bagi batu. Kan, batu yang mereka ambil. Tapi batu tu mereka ambil di Muzdalifah kan. Batu tu bukan di Arafah. Kan, mereka ambil batu tu. Tuan sekalian,
Ada juga orang berbalik batu tu macam-macam lah, dia buat tangkai lah, buat apa. Tapi dalam cerita ni dia kata apa? Dia kata batu-batu yang kutip di Arafah, di padang Arafah pada 9 Zulhijjah tu, untuk dia bawa balik, tujuan dia apa? Jika dicampak ke dalam perigi ikan, maka ikan akan menjadi banyak. Yang ni kaki ikan cukup syok lah. Kaki ikan cukup syok bawa balik main. Tuan sekalian pesan kat kawan, hang, aku tak mau minta apa, aku tak mau lah hang nak kirim salam kat Nabi apa semua, hang punya pasal tu cara sembang kaki ikan ni. Aku nak apa? Hang bawa balik kat aku pasiang padang Arafah. Dia kata, pasal malam tu aku dengar Ustaz Luqman kata, lempak dalam kolam ikan nanti banyak. Dia jaga tang tu. Hak sebelum ni dia lena. Tuan sekalian, sahabat kata ambil bawa balik main, dia jaga ikan. Dia dengar ikan dia jaga. Kan, ya Allah. Kacau. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak baca lagi tuan sekalian? Mau tak ni? Ha? Tuan-tuan lagu tak apa nak angguk, tak aku angguk lagi orang kata aku yang buat, kata kan. Tapi aku teringin juga nak dengar. Baik. Kalau tabuk di kebun tanaman, maka buah-buahan akan menjadi. Tuan-tuan duk buat bendang, kan? Orang duk tembak apa semua, pakai drone ke apa. Tak ada dia pergi buat gutu ya. Apa dah tu? Pasiang Arafah yang aku bagi. Kan? Ya Allah. Nampak? Dia buat benih, dia tambaklah benih tu, dia tembak sekali dengan benih, tuan sekalian. Tengok esok jadi dekat dia. Kan? Siput gondang apa pun tak ada, tuan sekalian. Tak ada apa. Padi pun tak rebah lah apa. Guni pun bertambah pula. Ui, dia kata, ambil tak mana? Dia kata, tu dia lah orang mengaji. Kata. Oh, kemas balik. Kata, kemas balik. Baik, lepas tu dia kata apa? Mencuri tali-tali khemah di padang Arafah dan Mina untuk dijadikan tangkal bagi tujuan pelarih jualan dan juga memperbanyakkan tangkapan ikan. Yang ni kira ikan saja. Yang ketujuh, membawa balik tanah Arafah untuk upacara memijak tanah buat pertama kali kepada bayi untuk menghindarkannya daripada sebarang penyakit dan gagah berani. Bawa balik tuan-tuan tanah Arafah tu, jadi budak-budak keluar ni saja duk pergi tembak kaki budak tu. Bagi dia jadi mak kilau. Itu cerita dah macam tu. Allahu Akbar. Lepas tu pula, dalam ihram tidak boleh melihat cermin ketika mana dalam ihram. Nampak tak? Ada. Hak ni ada. Kan dah pakai apa semua nak berbetul. Hei, jangan buat lagu tu. Dia kata, hang tak dengar ke Tok Guru duk abang? Tok Guru mana kita pun tak tahu. Jangan duk tengok. Pasal apa? Kerana jika dilihat muka akan menjadi hodoh dan orang tidak suka melihatnya. Waktu pakai ihram tu, pakai tu, mayang apa sunat ihram, betul pi terus. Buat umrah ke buat haji pi terus. Jangan duk tengok kau cermin-cermin saja duk tengok duk berbetul. Jangan. Pasal apa? Lagi orang tengok muka hang hodoh. Dia kata ni di Mekah ni macam-macam benda ni. Tuan-tuan nampak tak? Kan di Mekah ni dia kata jangan. Kadang-kadang orang hak tukang cuci apa semua kita duk ingat tu. Orang rupanya malaikat tu. Dia kata, "Oh, dia pergi kau tu." Tuan-tuan, di Mekah ni macam-macam duk ada di Mekah ni. Tambah pula kalau tuan-tuan nak tengok lagi kasar. Tuan-tuan pergi ke bukit ke Gua Hira. Tangga Gua Hira tu nak naik ke atas, tuan-tuan sekalian, keliling tu penuh. Duk tunjuk kat kita ni tangan kudung. Tuan-tuan sekalian duk minta duit kat kita. Kita bagi, tengok-tengok dia bawa keluar tangan. Malaikat ke yang ni kita nak kata? Kita nak kata setan tu. Hang jaga mulut hang tu kok malaikat sungguh saja nak berkena hang ke apa. Tak apa. Kita duk kena pemohong gitu ya. Kan? Kita duk habis duit kau tu ya. Kan kita nak berjalan waktu tempat burung merpati banyak daripada hotel kita tu. Kan tang tu nak berjalan lagi orang suar tangan apa semua kita duk tengok dia ni nampak macam muka Indonesia. Terus suar tangan lagu tu. Kita pun kaya nak bagi, tak apa. Kawan sebelah kata ikhlas, hang tak tahu ni mungkin malaikat ni Tuhan hantar mereka. Malaikat juga, entah sekalian. Lah kali kita pun orang panggil din malaikat gitu ya. Duk kena pemohong gitu ya. Ya Allah. Baik. Betul apa lagi? Menyapu-nyapu tiang masjid dan diusap ke muka untuk menambah seri muka. Ada kalau gitu tuan sekalian? Ada. Saja duk berjalan sambil duk sa'i tu pakai saja, bukan ada apa. Pegang tu sapu di muka tu. Tapi lah ada tu. Kan tuan-tuan tengok waktu tengah orang duk tawaf tu, mai daripada mana atau pergi tembak di Kaabah tu, di kelambu Kaabah sampai duk tak muka, duk lap muka tu. Kan tempat makam Ibrahim, tuan-tuan sekalian, ada orang duk pergi ambil ambil sapu tangan buat semua tu. Di Hijr Ismail ambil sapu tangan. Kita tengok depa ni cleaner ke? Tengok bukan dia. Kan dengan pakai ihram apa semua cleaner apa lagu tu. Pakai sagi ambil masuk dalam paket kan. Tu dia. Ada lah khurafat kita, wallahu ta'alam, tak ada Islam tak ajak sampai tahu tu. Boleh faham tuan sekalian ha? Baik, lepas tu apa lagi? Ni cerita tak seronok lah ni. Bersetubuh dengan isteri dalam Masjidil Haram. Mana ada, tuan-tuan jangan buat panggil lagu tu lah. Benda-benda tu tak boleh lah. Tu apa lagi tuan sekalian?
kain ihram. Ni. Kain ihram dibawa balik dan diwasiatkan bila mati nanti hendaklah dikafankan dengan kain itu bagi menghindarkan diri daripada siksa kubur. Boleh dah. Boleh ke? Dia kata ni kain ihram ni buat kapan kat aku. Kan kurang-kurang apa nanti malaikat dia tak boleh nak siksa aku pasal kain ihram tu ada kat aku. Lepas tu beli kain khusus di sana. Siapa yang beli kain putih khusus di sana dan dijadikan kafan serta basuh dahulu sebelum balik mai, basuh dulu dengan air Zam-Zam di Mekah. Disimpan dan diwasiatkan untuk dijadikan kain kafan. Dengan kita pakai kain tu, dah kita beli kain putih di sana tu, bila dah kita balut dengan apa, kita buah air Zam-Zam apa semua, kain tu bila kita pakai, Munkar Nakir tidak akan berani memukul badan yang dibalut dengan kain tersebut. Ada kalau lagu ni. Munkar Nakir tengok-tengok, tak apa, nasib baik kain ni daripada Mekah. Ni bukan Vietnam. Munkar Nakir tanya kita, ni bukan Vietnam. Dia kata, bukan Kemboja apa kah? Tengok-tengok, made in Kemboja. Kena balun. Apalah tuan-tuan, ya Allah. Tak tahu banyak lah ni, karut lah. Apa pun abang kata, tak sadu karut sangat lah. Pi haji, pi buat elok-elok. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi ayat ni. Wa man dakhalahu kana aminan, dan barang siapa yang masuknya ke dalam, masuknya tu makna masuk ke dalam Mekah, nescaya ada ia aman dan tiada datang atasnya dengan bunuh ataupun zalim atau lain yang demikian itu. Maka tidak ada berlakulah huru-hara di situ pasal diamankan benda tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keamanan. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Lepas ni kita akan tengok macam mana yang dikatakan ritual ataupun manasik haji yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, insya-Allah. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Baik tuan-tuan sekalian, kita berhenti dekat tu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.